Ini adalah andalan 2024. Kita meramal apa yang bakal berlaku pada tahun depan di mana Kementerian Ekonomi melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR Fasa 1 pada 27 Julai lepas. Pelan itu dijangka membuka peluang pelaburan antara RM435 bilion hingga RM1.85 trilion menjelang tahun 2050. Melambangkan juga komitmen kerajaan dalam beralih ke tenaga boleh diperbaharui. Negara di Asia Tenggara, Singapura, Indonesia malah Vietnam misalnya, sudah mula mengurak langkah. Jika Malaysia terlambat, tidak mustahil negara-negara itu jauh meninggalkan kita. Maka tidak hairanlah, dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin ASEAN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sering membincangkan perihal tenaga boleh diperbaharui. Perbincangan itu bertitik tolak dari fakta bahawa 1/3 daripada penjanaan kuasa global dijana menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Bahkan konsensus di persidangan COP28 baru-baru ini menyatakan dengan jelas bahawa negara-negara terlibat mahu mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Kenyataan jelas itu menggambarkan bahawa dunia kini sudah mahu bergerak ke tenaga boleh diperbaharui, tenaga yang juga mesra kepada alam sekitar. Mengambil contoh Asia Tenggara, Singapura boleh dikatakan sudah ke depan. Indonesia pun mahu membina panel solar terapung yang besar di Jawa Timur. Vietnam juga semakin aktif dalam mengaplikasikan tenaga solar. Bekas Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ASEAN sebenarnya memerlukan satu pendekatan baru. Ada beberapa isu lah, misalnya kalau di Malaysia, kekangan kita apa? Tarif elektrik kita paling rendah di ASEAN. Kalau Filipina, kos dia sangat tinggi tetapi itu membolehkan mereka menggunakan bateri. Vietnam, tenaga solar mereka sangat banyak tapi mereka juga ada kekangan dari segi grid. Jadi ini antara perkara yang kita perlu kerjasama antara satu sama lain untuk ada satu pendekatan ASEAN, dan kita ada contoh sebelum ini tentang soal jerebu. Tetapi itu pun kita tahu ada limitasi. Sebab ada beberapa dasar ASEAN sebelum ini. Jadi itu perlu, bagi saya kita kena lihat semula dalam konteks 2023 ni. Adakah kita sudah bersedia dan perlukah kita secepat mungkin melaksanakan semua ini? Pengurusi Pusat Sistem Kuasa dan Elektrik Utah, Insinyur Profesor Dr. Lim Yun Seng, ada pendapat. Katanya pada waktu ini, boleh dikatakan tiada satu pun negara dalam dunia bersedia sepenuhnya untuk beralih ke sumber tenaga baharu. We cannot make it fast simply because we have a lot of things to deal with when we decarbonize our system. Like, for example, how do we handle the waste after the end of the solar projects? We have to take care of that. And what we're going to do with the existing power plants, we still cannot remove them immediately because we have invested quite a lot of money on the existing power plants. Justru beliau mencadangkan infrastruktur untuk menguruskan sisa dekarbonisasi harus dibina seiring dengan mengaplikasikan tenaga boleh diperbaharui, termasuk berkaitan kereta elektrik atau EV. We have to get this infrastructure ready for the new technologies to come in, and those things has to be ready. At the same time, we also have to set up the recycle centers to recycle all these old batteries. Otherwise, there will be a lot of old batteries piled up, and then there will be another environmental issue again. Begitupun katanya, sedia atau tidak, usaha perlu digerakkan sepantas mungkin dan teknologi rendah karbon yang ada harus digunakan sesegera mungkin. Kesimpulannya, jika Malaysia bergerak terlalu lambat, maka negara akan ketinggalan.